Ini adalah Almaty, Kazakhstan. Realiti yang dingin seperti pemandangan musim sejuk yang kelihatan dari tingkap pangsapuri lama era Soviet menekan berat sebuah keluarga. Alina, ini terpulang kepada awak untuk membuat keputusan. Kita tidak ada pilihan lain lagi. Kata-kata ibu itu meresap jauh ke dalam hati anak gadis berusia 20 tahun itu. Di tangannya tergenggam erat sekeping gambar seorang lelaki Malaysia yang baru sahaja diterimanya. Kisah hari ini adalah tentang seorang wanita muda Kazakhstan yang tidak pernah meninggalkan tanah airnya sepanjang hidupnya, memutuskan untuk pergi demi kelangsungan hidup keluarganya kepada seorang lelaki Malaysia yang tidak pernah dikenalinya. Dia mempunyai impian, tetapi akibat penyakit mengejut ayahnya dan kesihatan ibunya yang merosot, dia terpaksa melupakan segalanya. Setahun kemudian, suatu hari, apabila Alina melawat tanah airnya, Kazakhstan, bersama suaminya, ibu bapanya dikatakan terduduk dan menangis teresak-esak melihat anak perempuan mereka. Apa sebenarnya yang berlaku kepada keluarga ini? Mari kita dengar kisahnya bersama. Langganan, like, tetapan notifikasi, dan keahlian Anda akan menjadi sokongan besar bagi saya. Nama saya, Alina. Saya dilahirkan di sebuah pekan kecil bernama Karakol, salah satu kawasan termiskin di Kazakhstan. Ayah saya, tanpa sebarang ijazah, seorang diri berhijrah ke Almaty, bekas ibu kota, dan bekerja sebagai buruh binaan. Bangun pada pukul 5 pagi dan bekerja sehingga larut malam adalah rutin hariannya. Ibu saya, berasal dari sebuah perkampungan kecil dengan nama yang unik, mengabdikan masa mudanya di sebuah kilang tekstil. Duduk di hadapan mesin jahit selama 12 jam sehari membuat pakaian adalah kehidupannya. Itulah segala-galanya tentang keluarga kami. Walaupun tidak kaya, kami tetap bersama dan itu sudah cukup membuat kami bahagia. Masa makan di sekeliling meja bersama bertiga di sebuah bilik pangsapuri yang sempit adalah waktu yang paling saya hargai. Pada musim bunga ketika saya berusia 15 tahun, ayah saya tertarik dengan tawaran untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan memohon kerja pembinaan di sebuah taman perindustrian yang jauh. Beliau ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga kami. Saya ingin membelikan Alina pakaian yang cantik. Saya juga ingin ibu berehat sedikit, katanya. Kerja itu berbahaya, tetapi gajinya lumayan. Ayah saya sanggup berbuat apa sahaja untuk keluarganya. Namun, 3 bulan selepas mula bekerja, beliau mengalami kemalangan besar di sana. Batang besi runtuh semasa pembinaan dan menghentam pinggang ayah saya. Apabila dibawa ke hospital, doktor menggelengkan kepala. Kecederaan sarafnya serius. Beliau mungkin tidak akan dapat berjalan seumur hidup. Sejak hari itu, pemandangan rumah kami berubah sama sekali. Ayah saya tidak dapat bangun dari katil, dan beban ibu saya menjadi semakin berat. Pendapatan kami yang sedikit pun terputus, dan keluarga kami berada di ambang kehancuran. Selepas sekolah, saya terus berlari pulang ke rumah. Ada banyak perkara yang perlu saya lakukan sebelum ibu pulang dari kilang. Saya melakukan kerja menjahit untuk jiran-jiran dan juga membuat makanan untuk dijual di pasar. Saya menggoreng lempeng kentang dan menjualnya di sudut pasar. Sekeping berharga 50 tenge, tetapi seringkali saya hanya dapat menjual beberapa keping sahaja sepanjang hari. Orang ramai melihat makanan yang saya buat dan menggelengkan kepala sambil lalu. Terlalu mahal. Kenapa tidak buat sendiri di rumah? Mendengar kata-kata begitu, saya hanya menunduk. Membantu menjaga ayah yang terlantar di katil juga menjadi tugas saya. Membetulkan bantal ayah, mengelap badannya dengan tuala panas, membantu dengan keperluan buang air, dan memberinya ubat. Itulah rutin harian saya. Ia adalah beban yang terlalu berat untuk dipikul oleh seorang gadis berusia 15 tahun, tetapi saya tidak mempunyai pilihan lain. Ayah saya berbaring sepanjang hari, menatap siling. Kadang-kadang beliau menggenggam tangan saya dan berkata, "Alina, maafkan ayah. Ayah tidak berguna." Setiap kali itu, saya ingin menangis, tetapi saya menahannya. Saya pikir ayah akan lebih sedih jika saya menangis. Rakan-rakan saya di sekolah bercerita tentang pakaian baru yang mereka beli. Mereka juga bercerita tentang siapa yang lebih cantik dan populer. Kemana mereka pergi hujung minggu, sama ada mereka menonton wayang atau pergi bercuti semasa cuti sekolah. Bagi saya, cerita-cerita itu terasa seperti dari dunia lain.
Saya tidak mempunyai hujung minggu atau cuti. Setiap hari adalah sama. Sekolah, rumah, dan ulangan. Begitulah keadaannya. Beberapa rakan yang mengetahui keadaan saya membuka bekal makanan mereka untuk saya. Alina, makanlah yang ibu saya masak ini. Natasha selalu memberikan separuh dari bekal makanannya kepada saya. Setiap kali itu, saya berasa bersyukur dan pada masa yang sama, malu. Saya juga ingin melakukan sesuatu untuk rakan-rakan saya, tetapi saya tidak mempunyai apa-apa yang boleh saya lakukan. Namun, kebanyakan rakan-rakan saya mengejek penampilan saya yang tidak kemas. Lihatlah pakaiannya. Bila agaknya dia basuh, mesti bau busuk. Alina keluarganya miskin kan? Saya tidak dapat berkata apa-apa apabila mendengar kata-kata begitu. Saya tidak mempunyai kekuatan untuk membalas, dan saya fikir tidak ada apa-apa yang akan berubah walaupun saya membalas. Saya hanya menunduk dan menahan diri. Saya menghiburkan diri, suatu hari nanti pasti akan lebih baik. Suatu hari nanti, saya juga akan dapat ketawa seperti rakan-rakan saya. Apabila saya di sekolah menengah, saya mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Emosi saya terasa semakin pudar. Saya tidak gembira apabila bangun pagi dan saya takut akan hari esok apabila saya tidur malam. Saya seolah-olah terlupa cara ketawa dan segala-galanya terasa tidak bermakna. Apabila saya melihat di cermin, saya melihat wajah saya yang tidak bermaya. Sejak bila entah, saya tidak lagi menangis. Hanya perasaan kosong. Kekosongan yang tidak merasakan apa-apa. Saya kemudiannya mengetahui bahawa itu adalah simptom kemurungan. Namun, pada masa itu, saya tidak mempunyai pilihan. Saya tidak mempunyai wang atau masa untuk pergi ke hospital. Saya tidak tahu apa itu kemurungan, dan saya tidak tahu bahawa ia adalah penyakit yang perlu dirawat. Pengulangan pelajaran dan kerja rumah adalah seluruh hidup saya. Saya tidak pernah bermimpi tentang kehidupan atau hobi saya sendiri. Saya hanya mampu bertahan dari hari ke hari. Sebelum tidur malam, saya berfikir, esok pun akan sama seperti hari ini. Lusa pun, dan seterusnya. Saya akan hidup seperti ini sepanjang hidup saya. Fikiran itu membuatkan saya sesak nafas. Suatu hari, guru kelas saya bercakap tentang pilihan kerjaya. Kamu semua ingin menjadi apa di masa hadapan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Soalan itu membuat saya berfikir buat pertama kalinya. Apa yang saya ingin lakukan? Saya ingin menjadi orang seperti apa? Rakan-rakan saya menjawab. Saya ingin menjadi dokter. Saya ingin menjadi guru. Saya ingin menjadi usahawan. Saya melihat rakan-rakan saya dan berasa cemburu. Saya cemburu kerana mereka mempunyai impian. Guru bertanya kepada saya, Alina. Saya teragak-agak. Apa yang harus saya katakan? Perkara yang terlintas di fikiran saya ialah roti. Roti yang hangat dan harum. Bau roti yang baru dibakar, dan orang ramai yang kelihatan gembira makan roti. Saya menjawab dengan suara perlahan, saya ingin menjadi pembuat roti. Rakan-rakan saya ketawa. Pembuat roti? Apa itu? Orang yang buat roti? Sesuai dengan Alina. Wajah saya menjadi merah, tetapi saya berjanji dalam hati. Saya ingin menjadi pembuat roti. Pembuat roti yang membuat semua orang yang lapar gembira. Impian itu terasa seperti tidak akan dirampas oleh sesiapa pun. Namun, saya tidak mempunyai masa atau kemampuan kewangan untuk belajar apa-apa. Lagipun, satu kegagalan sahaja boleh menyebabkan krisis hidup serta-merta. Saya tidak dapat mencuba dengan mudah. Yuran pendaftaran sekolah membuat roti lebih mahal daripada kos sara hidup saya selama setahun. Pada masa itu, saya sedar bahawa untuk bermimpi pun memerlukan wang. Walaupun begitu, saya percaya secara samar-samar. Saya akan menjadi pembuat roti suatu hari nanti. Ia pasti akan berlaku. Kerana impian itu adalah satu-satunya harapan saya untuk bertahan. Sebelum tidur malam, saya menutup mata dan membayangkan diri saya membakar roti memakai kot tukang masak putih. Menyerahkan roti kepada orang ramai sambil tersenyum ceria. Mengendalikan kedai roti kecil dan disayangi oleh penduduk bandar. Hanya imajinasi itu yang membuat saya terus hidup. Apabila musim sejuk tiba, Almaty menjadi semakin sejuk dan keras. Seringkali suhu jatuh sehingga 10 darjah Celsius.
Di rumah kami yang terpaksa berjimat cermat dengan bil pemanas, saya tidur berbungkus selimut tebal. Nafas saya berkepul putih, tangan dan kaki saya beku. Ayah saya batuk kuat, dan ibu saya keluar bekerja pada pukul 5 pagi seperti biasa. Saya sedar ibu keluar pada awal pagi yang gelap, tetapi saya berpura-pura tidak tahu. Saya tidak mahu ibu risau. Saya menggulung surat khabar dan menyumbat ke celah pintu untuk menghalang angin dingin yang menyelinap masuk. Saya melihat ibu bapa saya dan berfikir, saya mesti melakukan sesuatu. Tetapi pada usia belum mencecah 20 tahun, saya terlalu kecil dan tidak berdaya. Tiada apa-apa yang boleh saya lakukan. Saya hanya mampu bertahan dari hari ke hari. Kadang-kadang apabila saya melihat di cermin, saya melihat diri saya tanpa cahaya di mata. Adakah ini saya? Pada usia 20 tahun, adakah saya kelihatan begitu tua? Saya mula takut akan diri saya sendiri. Ia adalah hari musim sejuk, tidak lama selepas saya tamat sekolah menengah. Salji turun dengan lebat. Di luar tingkap diselimuti salji dan angin bertiup kencang. Setelah sekian lama, pakcik saya dari pihak ibu datang melawat kami. Pakcik saya adalah adik ibu, dan beliau mengendalikan sebuah restoran kecil di Almaty. Kehidupan mereka sedikit lebih baik daripada kami. Pakcik melihat ayah saya dengan wajah sedih, kemudian memanggil saya. Alina, datang sini sebentar. Saya duduk di sebelah Pakcik. Pakcik menggenggam tangan saya dan berkata, Alina, ada kilang roti di Almaty mencari pelatih. Hendak cuba tak? Gajinya hampir tiada, tetapi ia adalah peluang untuk belajar. Saya mendengar kata-kata itu dan mata saya bersinar. Kilang roti, peluang untuk menjadi pembuat roti? Saya fikir ini adalah peluang yang diberikan oleh Tuhan. Dada saya berdebar kencang. Betul ke, Pakcik, saya boleh pergi ke sana? Saya bertanya dengan suara teruja. Pakcik mengangguk. Ya, saya kenal pemilik kilang itu. Saya boleh tulis surat cadangan. Tapi Alina, awak pun kena berusaha. Kena tulis surat permohonan yang bagus dan hadiri temu duga. Saya mengangguk. Saya boleh. Saya pasti akan lakukannya. Saya tidak mempunyai pilihan lain, jadi saya fikir ini adalah peluang untuk mengubah hidup saya. Malam itu saya tidak dapat tidur. Bekerja di kilang roti. Belajar membuat roti. Menjadi pembuat roti. Fikiran itu memenuhi dada saya. Beberapa hari kemudian, saya mula menulis surat permohonan saya. Di dalam buku nota lama, saya menulis setiap perkataan dengan pensil dengan sepenuh hati. Saya menulis dengan jujur tentang keadaan saya dan latar belakang saya. Saya dilahirkan dalam keluarga miskin. Ayah saya lumpuh akibat kemalangan dan ibu saya bekerja di kilang. Saya telah menjaga keluarga sejak kecil. Namun, saya tidak berputus asa. Dan di akhir surat, saya menulis ini. Saya ingin menjadi pembuat roti dan membiarkan semua orang merasai roti yang lazat. Saya ingin membuat mereka yang lapar kenyang. Saya ingin membuat seseorang bahagia dengan sebuku roti. Seperti saya yang lapar semasa kecil, saya ingin berkongsi roti hangat dengan mereka yang lapar. Air mata mengalir setelah saya selesai menulis surat permohonan itu. Inilah hati nurani saya. Inilah yang benar-benar saya ingin lakukan. Seminggu kemudian, saya pergi untuk temu duga. Saya memakai pakaian yang paling cantik yang saya ada, walaupun ia adalah pakaian lama dan lusuh. Kilang roti itu terletak di pinggir bandar Almaty. Saya tiba setelah menukar bas 2 kali. Apabila saya membuka pintu kilang dan masuk, bau roti menusuk hidung saya, bau yang harum dan manis. Saya menghirup bau itu dan berpikir, saya ingin bekerja di sini. Saya ingin belajar membuat roti di sini. Pegawai sumber manusia adalah seorang wanita pertengahan umur. Setelah membaca surat permohonan saya, beliau mengangkat mata dan menatap saya. Cik Alina, surat permohonan ini Anda tulis sendiri, kan? Ya, saya tulis sendiri. Pegawai itu diam seketika, tetapi kemudian berkata, kejujuran Anda terserlah. Kami akan mengambil Anda bekerja. Saya kemudiannya mendengar bahwa beliau terharu dengan keikhlasan saya. Mendengar kata-kata itu, buat pertama kalinya, saya merasakan hati nurani saya telah disampaikan kepada seseorang. Sepanjang perjalanan pulang, saya terus tersenyum. Orang ramai yang lalu lalang melihat saya dengan heran, tetapi saya tidak kisah, kerana saya gembira. Hari pertama saya bekerja di kilang,
adalah hari yang tidak akan saya lupakan sepanjang hidup saya. Saya perlu bekerja pada pukul 6 pagi. Apabila saya tiba di kilang awal pagi, bau roti menusuk hidung saya. Baunya sangat harum. Ini akan menjadi bau yang saya hidu setiap hari mulai sekarang. Inilah yang saya ingin lakukan. Pekerja senior menyambut saya dengan mesra dan saya mula belajar satu persatu. Cara menguli tepung, cara menyesuaikan jumlah air, cara menetapkan masa pemerapan, semuanya misteri dan menarik. Buat pertama kalinya, saya merasakan saya melakukan sesuatu yang saya suka. Saya gembira walaupun tangan saya melekat doh tepung, dan saya tidak kisah berdiri di hadapan oven yang panas. Saya bekerja 10 jam sehari tetapi tidak berasa penat. Sebaliknya, saya gembira. 6 bulan berlalu sejak saya mula bekerja. Saya telah melangkaui asas dan mempelajari teknik yang lebih rumit. Cara menyesuaikan suhu oven dengan teliti. Bagaimana mengembang pelbagai jenis roti dan ciri-cirinya. Baguette, croissant, roti tawar, anpan, setiap roti memerlukan teknik yang berbeza. Bos, saya sentiasa memuji sikap saya yang ingin belajar lebih banyak. Alina sangat rajin. Dia belajar lebih cepat daripada yang saya sangka dan tangannya cekap. Setiap kali mendengar pujian begitu, saya berasa gembira. Kerana buat pertama kalinya, saya merasakan saya berjaya dalam sesuatu. Buat pertama kalinya, saya merasakan saya diiktiraf oleh seseorang. Perasaan bahawa saya adalah seorang yang bernilai. Itu sangat menggembirakan saya. Suatu hari, bos memanggil saya ke pejabat. Dada saya berdebar-debar. Saya fikir mungkin saya telah melakukan kesilapan. Mungkin saya akan dipecat. Tangan saya berpeluh memikirkan perkara itu. Tetapi kata-kata bos saya berbeza. Alina, syarikat kami ada program sokongan pendidikan percuma untuk 2 orang setahun. Kami akan menghantar mereka ke sekolah vokasional pembakaran roti. Ia adalah kursus setahun dan syarikat akan menanggung sepenuhnya yuran pengajian. Saya ingin mencadangkan awak. Bagaimana? Saya mendengar kata-kata itu dan air mata saya hampir mengalir. Betulkah Anda benar-benar akan membenarkan saya pergi? Peluang sebenar untuk menjadi pembuat roti telah tiba. Ini adalah satu keajaiban. Peluang seperti ini datang kepada seseorang seperti saya. Saya menjawab dengan suara yang bergetar. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan berusaha keras. Bos saya tersenyum dan berkata, Alina, awak layak. Kerana awak lebih rajin daripada sesiapa pun. Saya dan seorang lagi pekerja akan melanjutkan pelajaran ke sekolah vokasional pembakaran roti. Ia adalah sekolah vokasional kursus setahun. Ia adalah kursus di mana saya boleh mendapatkan kelayakan pembuat roti rasmi. Walaupun saya tidak menerima gaji, saya mendapat sedikit allowance sara hidup 30,000 tenge sebulan, yang sama sekali tidak mencukupi untuk kos sara hidup keluarga kami, tetapi entah bagaimana kehidupan keluarga dapat diteruskan. Ibu saya menangis apabila mendengar saya akan pergi ke sekolah. Anak perempuan saya akan belajar, akan pergi ke sekolah. Saya benar-benar bangga. Ayah saya juga mengangguk sambil terbaring di katil. Bagus, Alina. Kejarlah impianmu. Saya tidak akan melupakan ekspresi wajah ibu bapa saya sepanjang hidup saya. Pada masa itu saya sedar betapa gembiranya ibu bapa apabila anak mereka belajar. Kehidupan sekolah adalah masa yang paling bahagia dalam hidup saya. Setiap hari saya belajar perkara baru. Cara membuat roti Perancis, menghias kek, teknik mengendalikan coklat, malah gula. Guru-guru menghargai semangat saya dan saya menjadi salah seorang pelajar yang cemerlang. Alina benar-benar berbakat. Tangannya cekap dan perasaannya terhadap roti berbeza. Setiap kali mendengar pujian begitu, saya tahu buat pertama kalinya bagaimana rasanya dipuji dalam hidup. Saya juga mempunyai sesuatu yang saya mahir. Saya juga seorang yang bernilai. Saya juga mempunyai rakan sekolah. Semua mereka adalah orang yang suka roti. Semasa waktu rehat, kami berkumpul bersama dan bercakap tentang roti. Roti mana yang sedap, teknik mana yang sukar, sangat menyeronokkan untuk bertukar-tukar cerita begitu. Ia adalah ketika kursus setahun hampir berakhir. Sebulan lagi sebelum tamat pengajian, saya mempunyai imajinasi yang bahagia tentang masa depan yang cerah selepas tamat sekolah membuat roti.
Orang yang telah menamatkan sekolah vokasional pembakaran roti mendapat gaji yang lebih tinggi di syarikat. 70,000 tenge sebulan, lebih daripada 2 kali ganda wang sekarang. Dengan wang itu, saya fikir ayah saya dapat menerima lebih banyak rawatan dan ibu saya dapat berehat sedikit. Keluarga kami juga dapat bernafas sedikit. Saya juga bercakap dengan rakan-rakan tentang di mana kami akan bekerja selepas tamat pengajian. Saya ingin bekerja di Bakery Hotel. Saya ingin membuka kedai roti kecil. Saya benar-benar gembira. Hidup saya menjadi begitu baik. Selepas penderitaan, kebahagiaan akan datang. Suatu hari, dalam perjalanan pulang selepas kelas. Hari ini saya belajar tentang kerja coklat. Guru memuji hasil kerja saya. Alina, kemahiran awak benar-benar hebat. Bagaimana jika awak jadikan ini sebagai projek tamat pengajian? Saya berasa gembira. Semasa menaiki bas pulang ke rumah, telefon saya berdering. Ayah, Alina, cepat pulang. Ayah pengsan, suaranya bergetar. Saya menangkap taksi sambil berdoa agar tiada apa-apa yang serius. Seluruh badan saya bergetar. Semoga ayah selamat. Saya meminta pemandu taksi untuk memandu laju. Suara saya juga bergetar. Apabila saya tiba di hospital, ibu dan pakcik saya berada di koridor. Wajah ibu pucat lesi. Kesan air mata jelas kelihatan. Doktor keluar. Doktor yang memakai jubah putih kelihatan serius. Kanser hati. Keadaannya tidak baik. Ia sudah agak teruk. Pembedahan segera diperlukan. Kos pembedahan ialah 1,5 juta tenge. Dunia saya seolah-olah runtuh. 1,5 juta tenge adalah wang yang tidak dapat dikumpulkan oleh keluarga kami dalam masa 2 tahun. Ayah saya yang sering sakit pinggang, terlantar di rumah, dan melupakan kesengsaraan hidup dengan arak, kini didiagnosis dengan kanser hati. Kenapa jadi begini? Kenapa sekarang? Bagai jatuh di timpa tangga, beberapa hari kemudian ibu saya pula pengsan. Saya menerima panggilan bahawa beliau pengsan semasa bekerja di kilang. Saya bergegas ke hospital lagi. Akibat kerja keras yang melampau di kilang tekstil selama bertahun-tahun, tangan dan kakinya mula menunjukkan masalah dan simptom hernia cakra menjadi serius. Di hospital, saya diberitahu untuk segera menjalani pembedahan. Jika tidak, beliau mungkin tidak akan dapat berjalan. Kos pembedahan ialah 800,000 tenge. Saya mendengar kata-kata itu dan terduduk di situ. Kenapa sekarang? Kenapa apabila harapan baru mula kelihatan? Tuhan, kenapa begitu kejam? Ia adalah masa ketika hari-hari yang penuh harapan baru akan bermula. Hanya sebulan lagi sebelum tamat pengajian, tetapi saya mendengar berita yang paling teruk. Dengan air mata yang ditahan, saya pergi ke sekolah dan menyerahkan notis berhenti. Guru cuba menghalang saya, bertanya mengapa saya melakukan itu. Alina, hanya sebulan lagi sebelum tamat pengajian, kenapa awak berhenti? Saya hanya mampu menggelengkan kepala. Kerana saya perlu bekerja segera untuk menyara keluarga. Kerana saya perlu segera menyediakan wang untuk pembedahan ibu bapa saya. Realiti yang begitu kejam sehingga saya terpaksa melupakan impian itu. Saya jatuh ke dalam keputusasaan lagi. Akhirnya, orang miskin tidak boleh bermimpi. Harapan hanya untuk orang kaya. Saya memandang pintu dan berpaling. Selamat tinggal, impian saya. Selamat tinggal, pembuat roti. Nampaknya saya tidak akan pernah menjadi awak. Hari saya berhenti sekolah dan pulang ke rumah. Saya duduk sendirian di bilik dan menangis. Saya menangis dengan suara yang kuat. Saya menangis sekuat hati. Saya ingin sijil tamat pengajian. Saya ingin menjadi pembuat roti. Kenapa hanya saya yang tidak boleh? Kenapa hanya saya? Tetapi realiti terlalu kejam. Impian hanyalah kemewahan bagi orang miskin. Bantal saya basah lencun dengan air mata. Pakcik yang mendengar cerita itu datang ke rumah kami. Kami berkumpul di ruang tamu dan berbincang, tetapi suasana sangat tegang. Wang pembedahan ayah, kos rawatan ibu, dan kos sara hidup semasa. Kalkulator dihidupkan tetapi tiada jawapan yang keluar. Kami sampai pada kesimpulan bahawa kos pembedahan dan sara hidup ibu bapa tidak dapat ditanggung dengan cara biasa. Selepas mengira, sekurang-kurangnya 2/5 juta tenge diperlukan. Jumlah yang sangat besar. Wang yang tidak dapat dikumpul oleh keluarga kami sepanjang hidup kami. Keheningan seketika berlaku. Keheningan yang berat. Tiada siapa yang membuka mulut.
Pak Cik keluar untuk merokok dan kembali. Kemudian beliau mula bercakap dengan berhati-hati. Alina, ada yang namanya perkahwinan antara bangsa. Awak boleh dapat wang hantaran yang besar. Saya mendengar kata-kata itu dan seluruh badan saya kaku. Perkahwinan antara bangsa? Apa itu? Pak Cik meneruskan, berkahwin dengan lelaki asing. Kebanyakannya lelaki Malaysia atau Cina. Mereka membayar wang hantaran untuk mendapatkan pengantin perempuan, tiada cara lain. Kalau ikut cara biasa, wang ini tidak akan dapat disediakan. Alina, awak boleh menyelamatkan keluarga kita. Kata-kata itu bergema di telinga saya. Ia bermakna saya dijual. Ia bermakna saya diberikan sebagai pertukaran wang. Ibu saya berkata sambil menangis, Alina, ibu minta maaf. Ibu benar-benar minta maaf. Tapi kita tiada pilihan lain. Ayah awak hampir mati. Ibu pun akan lumpuh nanti. Kalau kami berdua mati, awak nak buat apa? Mendengar suara ibu yang bergetar, saya menunduk. Tangan ibu saya sejuk membeku. Saya menggenggam erat tangannya. Tanpa harapan dan impian lagi, saya mengangguk, berpegang pada harapan terakhir. Baiklah, saya akan lakukannya. Saya akan lakukannya. Pada saat itu, saya fikir hidup saya sudah berakhir. Impian saya, masa depan saya, semuanya berakhir. Tetapi saya perlu menyelamatkan keluarga saya. Saya tidak dapat membiarkan ibu bapa saya mati. Pak Cik saya membawa saya ke agensi perkahwinan antarabangsa Malaysia. Apabila saya bertanya, saya mendapati perkara seperti ini agak biasa. Wanita Kazakhstan yang miskin menerima wang dan pergi ke luar negara. Beberapa hari kemudian, gambar dan profil tiba. Ia adalah gambar beberapa lelaki. Lelaki Malaysia, Cina. Di antara mereka terdapat seorang lelaki Malaysia bernama Hafiz, berusia pertengahan 30-an, pekerja syarikat IT di Kuala Lumpur. Dalam gambar, beliau kelihatan biasa sahaja. Tidak tampan, tidak pula hodoh, hanya seorang lelaki biasa. Saya melihat gambar itu dan tidak merasakan apa-apa emosi. Hanya orang yang tidak dikenali. Saya tidak dapat membayangkan menghabiskan hidup saya dengan lelaki ini menjadi istrinya. Saya tidak begitu mengambil berat siapa pengantin lelaki itu. Di fikiran saya, hanya ada satu pemikiran. Saya perlu mendapatkan wang untuk pembedahan ibu bapa dan kos sara hidup. Pegawai agensi menunjukkan beberapa profil kepada saya. Lelaki ini menawarkan wang hantaran sebanyak 30,000. Lelaki ini pula 45,000. Tetapi saya secara aktif mendekati Hafiz yang menawarkan wang hantaran tertinggi. 9,000. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Dengan wang itu, saya dapat menyelamatkan keluarga saya. Pegawai itu berkata, lelaki ini mempunyai syarat yang ketat. Beliau mahukan wanita yang cantik. Saya menjawab, saya akan melakukan yang terbaik. Saya pasti akan membuat beliau memilih saya. Apabila saya bertemu Hafiz buat pertama kalinya melalui panggilan video, beliau tersenyum janggal dan menyapa. Hai, selamat berkenalan. Saya tersenyum janggal. Beliau juga kelihatan berminat dengan penampilan dan sikap aktif saya. Saya mengucapkan kata-kata yang telah saya sediakan. Nama saya Alina. Saya dari Kazakhstan. Saya ingin pergi ke Malaysia. Hafiz mengangguk dan bertanya, mengapa Anda ingin pergi ke Malaysia? Saya berbohong. Saya suka budaya Malaysia. Saya ingin berkahwin dengan lelaki Malaysia. Sebenarnya kerana wang, tetapi saya tidak dapat mengatakannya. Semasa panggilan itu, saya terus berfikir, lelaki ini akan menjadi suami saya. Saya perlu menghabiskan hidup saya bersamanya. Beberapa hari kemudian, agensi itu menghubungi saya. Hafiz telah memilih Cik Alina sebagai pengantinnya. Tahniah, wang hantaran telah dimasukkan. RM60,000. Melihat angka yang tertera di buku akaun itu, saya mempunyai perasaan yang bercampur baur. Adakah ini harga saya? Adakah saya dijual dengan wang ini? Adakah hidup saya didagangkan dengan 60,000? Tetapi saya tidak ada masa untuk berfikir begitu. Saya segera menggunakannya untuk kos rawatan ibu bapa saya. Pembedahan kanser hati ayah, pembedahan hernia cakra ibu, dan kos sara hidup semasa. Wang itu habis dengan cepat. Setelah membayar hospital, kira-kira 100,000 tenge masih tinggal. Dengan wang itu, kami dapat hidup untuk seketika. Pak Cik saya menenangkan saya sambil menetapkan tarikh pembedahan. Alina, saya akan menjaga ibu bapa mulai sekarang.
Awak pergilah ke Malaysia dan hiduplah bahagia, berbahagialah. Tetapi saya tidak fikir saya boleh bahagia. Kerana hati saya dipenuhi dengan kesedihan kerana dijual demi wang. Setiap malam, saya menangis. Kenapa saya dijual demi wang? Adakah hidup saya akan berakhir seperti ini? Bagaimana dengan impian saya? Saya ingin menjadi pembuat roti. Saya membenci nasib saya. Ia mengambil masa 2 bulan untuk menyelesaikan masalah dokumen dan visa. Sepanjang tempoh itu, saya menyaksikan pembedahan ayah saya. Pembedahan itu berjaya. Doktor berkata, kanser telah dikeluarkan. Namun, ia bukan penyembuhan. Pengurusan berterusan diperlukan. Pembedahan ibu saya juga selesai dengan selamat. Tetapi saya tidak gembira. Keluarga saya diselamatkan melalui pengorbanan saya. Sebagai balasan untuk meninggalkan impian dan hidup saya hanya bergerak seperti robot, tiada emosi. Hanya perasaan kosong. Tiket penerbangan ke Malaysia telah ditempah. Beberapa hari lagi, saya akan meninggalkan Kazakhstan dan pergi ke Malaysia, ke negara yang tidak dikenali, kepada orang yang tidak dikenali. Setiap malam saya menangis. Dosa apa yang telah saya lakukan? Mengapa saya perlu menjalani nasib seperti ini? Mengapa saya dilahirkan miskin? Mengapa saya tidak dapat mencapai impian saya? Tetapi tiada jawaban. Dunia ini tidak adil dan kemiskinan adalah dosa. Saya mula mengemas beg. Tidak banyak barang yang perlu dibawa. Beberapa helai pakaian dan beberapa keping gambar, itu sahaja yang saya ada. Tiba hari untuk menaiki penerbangan ke Malaysia. Di lapangan terbang, ibu dan pakcik saya menghantar saya pergi. Ibu saya terus menangis. Alina, maafkan ibu. Ibu benar-benar minta maaf. Kalaulah ibu tidak berdaya, kalau ibu mampu mencari wang, ibu tidak akan menghantar awak pergi begini. Saya memeluk ibu erat-erat. Tidak apa ibu. Saya akan hidup dengan baik, jangan risau. Namun, suara saya juga bergetar. Adakah saya benar-benar akan baik-baik saja? Adakah saya akan bahagia? Pakcik saya juga memeluk saya. Alina, jaga diri. Malaysia negara yang baik, awak pasti akan berjaya. Namun, suara pakcik saya juga tidak pasti. Di dalam kapal terbang, saya melihat keluar tingkap. Almaty semakin jauh. Tempat saya dilahirkan dan dibesarkan, tempat semua kenangan saya berada. Tanah air yang tidak pernah saya tinggalkan sepanjang hidup saya, kini saya meninggalkannya. Ke negara yang tidak dikenali, kepada orang yang tidak dikenali. Air mata mengalir, tetapi saya mengelapnya. Saya memalingkan muka ke tingkap agar tidak disedari oleh penumpang di sebelah saya. Kapal terbang itu terbang di atas awan. Di luar tingkap semuanya putih, tiada apa-apa yang kelihatan. Seperti masa depan saya menutup mata dan saya berfikir, bagaimana saya akan hidup mulai sekarang? Bagaimana saya akan bertahan? Beberapa jam kemudian, kapal terbang mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia. Setelah selesai pemeriksaan imigresen dan mengambil bagasi, dada saya berdebar-debar. Kini saya akan bertemu Hafiz, orang yang akan menghabiskan hidupnya bersama saya. Lelaki yang hanya saya bercakap beberapa kali melalui panggilan video. Tangan saya basah dengan peluh. Apabila saya keluar dari pintu ketibaan, Hafiz melambai. Ah, Cik Alina, sini. Suaranya kedengaran tegang dan bergetar. Saya juga berasa gemetar. Lelaki ini adalah suami saya. Saya akan menghabiskan hidup saya dengan lelaki ini. Apabila saya mendekati, beliau kelihatan sedikit lebih baik daripada yang saya lihat dalam panggilan video. Tinggi badannya sederhana dan impresinya tidak buruk. Hafiz tersenyum janggal sambil mengambil beg pakaian saya. Perjalanan jauh, mesti penat, lapar tak? Beliau bercakap dalam bahasa Inggris yang gagap dan dengan isyarat tangan. Saya menggelengkan kepala dan memberitahu beliau bahawa saya baik-baik saja. Hafiz terus bercakap, cuaca baik kan? Ini kali pertama anda datang ke Malaysia? Mesti nak melawat banyak tempat. Saya menjawab secara ringkas. Ya, tidak apa-apa. Keheningan yang janggal berlaku. Dalam perjalanan ke Kuala Lumpur dengan kereta, pemandangan Malaysia yang kelihatan dari tingkap sungguh menakjubkan. Bangunan tinggi, jalan raya yang bersih, lampu neon yang terang, ia sama sekali berbeza dari Almaty. Semuanya baru dan tidak biasa. Hafiz terus mengambil berat tentang saya semasa memandu.
Panas tak? Nak saya hidupkan pendingin hawa? Boleh tak saya main musik? Nak minum air? Saya berasa janggal dengan perhatiannya. Kerana ini adalah kali pertama ada orang yang melayan saya sebegitu. Saya menjawab dengan berhati-hati. Tidak apa-apa. Ya, baiklah. Terima kasih. Setelah memandu kira-kira 1 jam, kami tiba di sebuah pangsapuri di Kuala Lumpur. Ini rumah kita. Ia sewa, tapi tidak besar sangat, saya rasa okey. Rumah Hafiz adalah sebuah pangsapuri 2 bilik kecil. Ia kemas dan bersih, dan terdapat tanda-tanda bahawa beliau telah membuat persiapan untuk kedatangan saya. Tilam baru, tuala baru, dan juga selipar wanita disediakan. Hafiz menunjukkan bilik saya sambil berkata, "Ini bilik Cik Alina. Kalau ada apa-apa yang diperlukan, beritahu saja ya." Saya melihat sekeliling bilik itu, kecil tetapi bersih. Katil kelihatan seperti baru, dan ada meja. Malam itu, saya berbaring di katil yang tidak dikenali, menatap siling. Ini akan menjadi rumah saya mulai sekarang. Saya akan menghabiskan hidup saya dengan lelaki ini. Air mata mengalir lagi. Tetapi saya menekuk mulut saya dengan selimut agar suara tangisan saya tidak kedengaran. Saya tidak mahu Hafiz mendengarnya. Saya membenci nasib saya. Kenapa saya? Kenapa saya perlu hidup seperti ini? Namun, saya tidak mempunyai pilihan. Tiada tempat untuk saya pulang. Saya menutup mata dan tidur. Keesokan harinya, Hafiz membantu saya menyesuaikan diri dengan Malaysia. Beliau mendaftarkan saya di Sekolah Bahasa Melayu yang dicadangkan oleh agensi perkahwinan. Anda perlu belajar bahasa Melayu kerana tidak boleh hidup tanpanya. Ia adalah kursus 2 jam pada waktu pagi, 5 kali seminggu. Kemudian beliau membawa saya ke pasar raya berhampiran dan membelikan saya barang keperluan. Kalau ada apa-apa yang diperlukan, beritahu saja. Saya akan belikan. Perhatian Hafiz berterusan. Saya berasa janggal dengan perhatiannya tetapi bersyukur. Beberapa bulan pertama adalah tempo untuk belajar bahasa Melayu di sekolah bahasa dan menyesuaikan diri dengan Malaysia. Bahasa Melayu lebih sukar daripada yang saya sangka. Sebutan sukar dan tata bahasanya rumit, tetapi saya belajar bersungguh-sungguh. Kerana saya perlu boleh bercakap bahasa Melayu untuk hidup di sini. Guru-guru di sekolah bahasa Melayu sangat baik, dan saya juga mendapat rakan-rakan asing yang mempunyai latar belakang yang sama. Lian dari Vietnam, Maria dari Filipina, Xiao Mei dari China, kami segera menjadi rapat. Kami semua adalah wanita yang datang ke Malaysia melalui perkahwinan antarabangsa. Kami memahami dan menghiburkan satu sama lain tentang keadaan kami. Hafiz sentiasa mengambil berat tentang saya apabila beliau pulang dari kerja. Bagaimana sekolah hari ini? Bahasa Melayu dah makin lancar? Ada apa-apa yang nak makan? Ada apa-apa yang tak selesa? Melihat Hafiz yang sentiasa mengambil berat tentang saya yang hidup di Malaysia yang tidak dikenali, hati saya perlahan-lahan mula terbuka. Lelaki ini bukan orang jahat. Beliau melayan saya dengan sepenuh hati. Mungkin saya boleh bahagia. Fikiran itu mula muncul. Hafiz tidak pernah memaksa saya melakukan apa-apa. Beliau bertanya apa yang saya ingin lakukan dan menghormati pendapat saya. Ada juga lelaki seperti ini. Saya perlahan-lahan mula membuka hati kepada Hafiz. Ia adalah kira-kira 3 bulan selepas saya tiba di Malaysia. Hafiz pulang dari kerja dan membawa balik ayam goreng. Cik Alina, ini makanan kegemaran orang Malaysia. Cuba rasa sekali. Apabila beliau membuka kotak, terdapat ayam goreng berwarna keemasan. Ia adalah ayam goreng yang berasap. Saya melihatnya dan menelan air liur. Bau harum menusuk hidung saya. Saya tidak pernah melihat makanan yang begitu lazat. Apabila saya menggigitnya, saya terkejut. Ada makanan yang begitu lazat di dunia ini, rangup dan harum, dan panas. Luarnya garing dan dalamnya lembut. Hafiz tersenyum puas melihat saya makan dengan berselera. Sedap tak? Baguslah. Saya gembira sambil makan ayam itu. Saya tidak pernah makan makanan seperti ini semasa kecil, jadi dapat makan dengan begitu mewah terasa seperti mimpi. Saya terus makan 1 potong, 2 potong. Perut saya kenyang, tetapi saya ingin makan lagi. Tiba-tiba air mata saya mengalir. Sambil makan ayam, saya teringat masa kecil saya yang tidak cukup makan. Kenangan berkongsi sekeping roti. Hari-hari saya lapar. Ibu saya memberikan makanannya kepada saya. Ayah saya terlantar dan hanya menatap siling.
Air mata saya tidak berhenti mengalir apabila memikirkan ibu bapa saya. Hafiz terkejut. Kenapa menangis? Tak sedap ke? Tidak. Terlalu sedap sehingga saya teringat ibu bapa saya. Saya menjawab sambil menangis. Ibu bapa saya tidak pernah makan makanan seperti ini. Kalau saya cakap saya nak makan ini semasa kecil pun, mereka tidak akan dapat membelikannya. Hafiz tidak berkata apa-apa dan duduk di sebelah saya. Kemudian beliau perlahan-lahan menepuk bahu saya. Rindu ya? Tak apa. Suatu hari nanti Anda akan dapat bertemu mereka lagi. Ibu bapa Anda pasti akan sembuh. Dengan tangan hangatnya, saya menangis lagi. Lelaki ini benar-benar cuba memahami saya. Beliau menghiburkan saya. Sejak hari itu, ayam goreng menjadi makanan Malaysia kegemaran saya. Setiap kali saya makan ayam, saya merasakan kehidupan baru saya di Malaysia. Saya tidak lapar lagi. Saya boleh makan apa yang saya inginkan. Sambil perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Malaysia, saya juga mula menjaga penampilan saya. Suatu hari, saya pergi ke kedai kosmetik yang dicadangkan oleh rakan sekolah bahasa Melayu saya, Lian. Ia adalah kedai farmasi. Sebaik sahaja saya masuk, saya terpegun, ada begitu banyak kosmetik. Sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Almaty. Pembantu kedai melihat saya dan kelihatan terkejut. Cik, kulit Anda benar-benar putih dan cantik. Anda dari negara mana? Kazakhstan. Kemudian pembantu kedai itu dengan lebih mesra mencadangkan kosmetik kepada saya. Produk ini sangat sesuai dengan kulit Cik. Warna ini sangat sesuai dengan Cik. Kosmetik Malaysia benar-benar bagus. Kulit saya menjadi lebih cerah dan berseri. Dengan kulit putih dan rambut perang, saya kelihatan lebih berseri apabila bersolek. Setiap kali saya melihat di cermin, saya terkejut. Adakah ini benar-benar saya? Hafiz juga perasan perubahan itu. Cik Alina nampak lebih cantik, ya? Memang dah cantik pun. Setiap kali mendengar pujian begitu, saya berasa malu. Itu adalah kata-kata yang tidak pernah saya dengar semasa di Kazakhstan. Sambil menghadiri sekolah bahasa Melayu, saya perlahan-lahan menjadi lebih yakin. Orang ramai mula melihat saya. Di dalam kereta api, di pasar raya, di restoran, saya tidak pernah melihat orang asing secantik itu. Dari negara mana agaknya? Model ke? Bisikan seperti itu kedengaran. Pada mulanya saya malu, tetapi lama-kelamaan saya menjadi lebih berani. Saya cantik. Saya juga seorang yang menarik perhatian orang. Saya juga boleh menjadi cantik. Bahasa Melayu saya juga bertambah baik. Selepas kira-kira 6 bulan, saya dapat berkomunikasi dalam perbualan harian tanpa masalah. Saya dan Hafiz juga dapat berkomunikasi hanya dalam bahasa Melayu tanpa bahasa Inggris. Awak, bagaimana syarikat hari ini? Saya mula memanggil Hafiz awak. Kerana saya tahu beliau melayan saya dengan sepenuh hati. Beliau adalah suami saya dan saya adalah istrinya. Kami bukan lagi orang yang tidak dikenali. Hafiz menghormati saya. Beliau bertanya apa yang saya ingin lakukan dan menghormati pendapat saya. Hujung minggu, ada tempat yang nak pergi? Ada apa-apa yang nak makan? Kalau nak jumpa kawan-kawan, boleh saja. Beliau tidak mengongkong saya. Sebaliknya, beliau berharap saya akan bahagia di Malaysia. Saya tidak dapat percaya ada suami seperti ini di dunia. Beliau sama sekali berbeza daripada lelaki yang saya lihat di Kazakhstan. Saya menjadi semakin positif dan yakin, baik secara dalaman maupun luaran. Simptom kemurungan yang saya alami di Kazakhstan juga hilang. Saya gembira bangun pagi dan setiap hari adalah menyeronokkan. Setiap kali saya melihat di cermin, saya merasakan penampilan saya telah berubah. Ekspresi wajah saya menjadi lebih cerah dan mata saya bersinar. Saya juga belajar cara ketawa lagi. Saya dapat ketawa secara semula jadi. Suatu hari, Hafiz bertanya, Alina, bagaimana kehidupan di Malaysia? Bahagia? Saya menjawab tanpa ragu-ragu. Ya, saya bahagia kerana awak. Hafiz tersenyum ceria. Saya juga bahagia, Alina, dapat bertemu awak. Malam itu saya sedar. Saya bukan lagi orang yang dijual demi wang. Saya adalah orang yang hidup bersama dengan seseorang yang mencintai dan menghormati saya. Ini bukan transaksi, tetapi perkawinan sebenar. Ini adalah cinta sejati. Ia adalah suatu hari pada musim bunga, setahun selepas saya tiba di Malaysia.
Hafiz pulang dari kerja dan berkata kepada saya dengan ekspresi serius, "Alina, ada sesuatu yang saya ingin cakap. Duduklah." Dada saya berdebar-debar. Saya fikir mungkin ada berita buruk. Mungkin beliau ingin menghantar saya pulang ke Kazakhstan, atau mungkin beliau ingin bercerai. Tetapi kata-kata Hafiz sama sekali di luar jangkaan saya. "Kita pergi ke Kazakhstan. Kita jumpa ibu bapa awak." Saya tidak dapat mempercayai telinga saya. Apa? Apa yang awak cakap?" Hafiz mengangguk. "Saya tahu Alina rindu ibu bapa. Setahun dah tak jumpa, kan? Hanya jumpa melalui panggilan video, kan? Mari kita pergi bersama cuti musim panas ini. Saya nak beri salam kepada ibu bapa awak." Saya mendengar kata-kata itu dan tidak dapat mempercayainya. "Betul ke? Saya benar-benar boleh pergi ke sana?" Saya menangis terdesak-desak di situ. Saya menangis dengan suara yang kuat. Hafiz tergesa-gesa memeluk saya. "Sudah tentu. Kita adalah keluarga. Ibu bapa awak juga keluarga kita. Takkanlah saya tak beri salam kepada keluarga istri saya." Saya tidak dapat mempercayainya. Saya sangat bersyukur kepada Hafiz kerana memikirkan perkara ini untuk saya. "Awak, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak." Saya berkata sambil menangis. "Saya sangat bertuah kerana awak sanggup melakukan perkara ini." Sejak hari itu, saya mula membuat persiapan untuk perjalanan ke Kazakhstan. Saya mula membeli cenderahati untuk keluarga dan rakan-rakan. Saya memilih kosmetik terbaik untuk ibu, set penyegar, pelembap, dan krim yang sesuai dengan kulit ibu. Saya juga membeli makanan tambahan kesihatan untuk ayah. Saya dengar produk ginseng baik, jadi saya membeli yang mahal. Saya juga membeli arak untuk pakcik saya. Malah, manisan Malaysia dan kosmetik untuk rakan-rakan saya. Setiap kali pergi ke pasar raya, saya membeli cenderahati. "Ini mesti ibu suka. Ini sesuai untuk ayah. Ini pasti pakcik gembira." Hafiz tidak menghalang saya daripada membeli cenderahati. Sebaliknya, beliau membantu memilih bersama saya. "Yang mana satu bagus? Yang ini ke? Beli dua ni ke?" Hafiz tersenyum dan menjawab soalan saya, "Beli saja semua. Ibu bapa awak pasti gembira. Rakan-rakan awak pun pasti gembira." Saya membeli sebuah beg pakaian lagi, kerana terlalu banyak cenderahati. 2 beg pakaian besar penuh. Satu untuk barang-barang saya, satu lagi untuk cenderahati. Dari seminggu sebelum berlepas, saya tidak dapat tidur lena, kerana saya terlalu gembira. Saya tidur tidak lena membayangkan keluarga dan rakan-rakan saya yang gembira di Almaty. Wajah ibu akan kelihatan bagaimana? Adakah ayah sudah pulih? Bagaimana pakcik telah berubah? Adakah rakan-rakan saya akan mengenali saya? Setiap malam, saya memikirkan perkara itu dan berpusing-pusing. Saya teruja, gembira, dan berdebar-debar. Pulang ke tanah air selepas setahun. Bertemu keluarga selepas setahun. Semasa mengemas beg, terdapat lebih banyak cenderahati daripada barang-barang saya di dalam beg pakaian. Pakaian saya hanya beberapa helai, selebihnya semuanya cenderahati. Hafiz tersenyum dan berkata, "Alina, awak nak bawa semua ini? Tak berat ke?" Saya mengangguk, "Tidak apa. Saya boleh bawa semua." Kalau fikirkan wajah gembira keluarga, ia tidak berat. Sebenarnya berat, tetapi saya bahagia. Berat ini adalah berat cinta. Cinta kepada keluarga, cinta kepada rakan-rakan. Dalam perjalanan ke Klea, saya terus melihat keluar tingkap. Saya teringat kali pertama saya datang ke jalan ini setahun yang lalu. Pada masa itu, saya berada di ambang keputusasaan dan masa depan tidak kelihatan. Saya datang sambil menangis. Tetapi sekarang berbeza. Kerana ia adalah perjalanan untuk bertemu keluarga dengan suami tercinta. Siapa sangka hidup saya boleh berubah begitu banyak dalam setahun. Saya menggenggam tangan Hafiz. "Awak terima kasih. Terima kasih banyak-banyak." Di dalam kapal terbang, Hafiz menggenggam tangan saya. "Gementar, adakah ibu bapa awak akan suka saya? Bagaimana kalau saya tidak dapat memberi salam dengan baik?" Saya tersenyum dan menjawab, "Sudah tentu. Ibu bapa awak tahu betapa baiknya awak kepada saya." Hafiz kelihatan lega. Saya menggenggam erat tangan Hafiz. "Terima kasih, awak. Saya bertuah dapat bertemu suami seperti awak." Kami tiba di lapangan terbang Almaty. Apabila saya keluar dari kapal terbang, selesai pemeriksaan imigresen
dan menuju ke pintu ketibaan, hati saya terasa seperti hendak pecah. Air mata mula mengalir apabila saya fikir saya akan bertemu ibu bapa tidak lama lagi. Apabila pintu terbuka, ayah dan ibu berdiri di situ. Ia adalah keluarga saya yang saya lihat selepas setahun. Saya tahu betapa lamanya setahun itu pada masa itu. Ibu dan pakcik saya terdiam sebaik sahaja melihat saya. Kemudian mereka mula menangis. Alina saya, betul ke ini awak? Ibu saya berlari ke arah saya dan memeluk saya erat-erat. Ibu saya menangis, dan saya juga menangis. Sudah setahun. Ibu saya yang saya temui selepas setahun kelihatan sedikit kurus, tetapi jauh lebih sihat daripada sebelumnya. Wajahnya berseri-seri, dan cara berjalannya stabil. Ibu, awak dah sihat. Pembedahan berjaya ke? Pakcik saya juga mendekat dan memeluk saya. Alina, awak dah banyak berubah. Awak jadi sangat cantik. Betul ke ini Alina kita? Suara pakcik saya juga bergetar. Saya memperkenalkan Hafiz. Ibu, pakcik, ini suami saya. Hafiz. Hafiz memberi salam dalam bahasa Rusia yang telah beliau sediakan. Saya telah mengajar Hafiz bahasa Rusia di Malaysia. Hafiz memberi salam dalam bahasa Rusia yang gagap. Halo, selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Adakah sebutan saya betul? Ibu dan pakcik saya menggenggam erat tangan Hafiz. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kerana menjaga anak perempuan kami. Pakcik saya mengucapkan terima kasih kepada Hafiz berkali-kali. Terima kasih banyak-banyak. Memang semua ini kerana menantu kita, Alina, banyak berubah. Sepanjang perjalanan pulang dengan kereta, ibu saya terus menatap saya. Alina, awak memang banyak berubah. Kulit pun cantik, wajah pun cerah, pakaian pun sangat cantik. Solek pun pandai. Awak hidup bahagia di Malaysia, ya? Anak perempuan saya memang cantik. Saya mengangguk. Ya, ibu, saya memang bahagia. Hafiz sangat baik kepada saya. Ibu saya menangis lagi. Saya tidak tahu sama ada air mata itu adalah air mata kegembiraan atau kesedihan. Apabila kami tiba di rumah, ayah saya duduk di sofa di ruang tamu. Beliau tidak lagi terlantar seperti dahulu. Beliau duduk menunggu saya. Ayah, saya berlari dan memeluk ayah. Ayah saya juga memeluk saya erat-erat. Anak perempuan, ayah sudah pulang. Ayah rindu. Sangat rindu. Suara ayah saya lebih kuat daripada sebelumnya. Pembedahan berjaya. Ayah saya berdiri. Saya terkejut melihat ayah saya duduk. Ayah boleh bangun? Pembedahan berjaya? Pakcik menjawab, pembedahan berjaya. Kerana awak hantar wang, kami dapat rawatan di hospital yang bagus. Beliau sudah banyak pulih. Boleh berjalan juga. Air mata kelegaan saya mengalir. Pengorbanan saya tidak sia-sia. Ayah saya sudah sihat. Ibu saya juga kelihatan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ibu, pembedahan hernia awak berjaya kan? Dah banyak pulih? Ibu saya tersenyum dan menjawab, ya, saya sudah boleh menjalani kehidupan harian, boleh berjalan juga. Semuanya kerana awak. Kerana awak berkorban, kami dapat diselamatkan. Namun, ibu saya segera mula menangis. Ekspresi wajah ibu saya runtuh. Air mata mengalir deras. Ibu saya menggenggam erat tangan saya. Alina, ibu benar-benar minta maaf. Ibu terpaksa menjual awak demi wang. Setiap hari ibu tidak dapat tidur kerana rasa bersalah. Betapa sengsaranya anak perempuan ibu di Malaysia. Betapa banyak dia menangis. Setiap malam ibu menangis. Setiap kali memikirkannya, hati ibu terasa seperti hendak pecah. Air mata ibu mengalir deras. Ibu saya tidak melepaskan saya dan terus menangis. Maafkan ibu, Alina. Ibu benar-benar minta maaf. Saya memeluk ibu erat-erat. Bukan begitu, ibu. Saya bahagia. Hafiz sangat baik kepada saya. Kehidupan di Malaysia pun baik, semuanya baik. Ibu saya menatap wajah saya dan berkata, betul ke? Bukan tipu kan? Bukan sebab nak tenangkan ibu kan? Ekspresi wajah awak dah berubah, cahaya di mata awak dah berubah. Awak benar-benar bahagia, kan? Suara ibu saya penuh dengan kesungguhan. Saya menggelengkan kepala. Betul, ibu. Tengoklah saya. Saya dah sihat dan cantik, kan? Ini semua kerana saya bahagia. Pakcik saya juga bersuara. Kakak, tengoklah ekspresi wajah Alina, dah tahu, kan? Dulu selalu murung, tapi sekarang sangat berbeza.
Ekspresi itu adalah ekspresi orang yang bahagia. Dia benar-benar bahagia. Ada semangat hidup di matanya. Ibu saya menatap Hafiz dan berkata, "Menantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana membesarkan anak perempuan kami dengan begitu baik. Tidak, bukan membesarkan, tetapi membahagiakannya, menjadikannya seorang manusia. Terima kasih." Hafiz melambai tangan. Tidak, saya pula yang bersyukur. Kerana Cik Alina, saya bahagia. Saya pula yang bertuah dapat bertemu Cik Alina. Mendengar kata-katanya, ibu saya menangis lagi. Malam itu, kami sekeluarga makan bersama. Saya memberikan cenderahati yang saya bawa dari Malaysia satu persatu. Kosmetik ibu, makanan tambahan kesihatan ayah, arak pakcik. Semua orang gembira menerima cenderahati. Ibu saya melihat kosmetik itu dan menangis lagi. "Macam mana awak beli barang mahal macam ni? Berapa harga ni?" Saya tersenyum dan menjawab, "Ibu kena cantik. Ibu pun layak untuk jadi cantik. Mulai sekarang guna barang yang bagus ya." Semasa makan, saya bercerita tentang kehidupan di Malaysia. Cerita belajar bahasa Melayu di sekolah bahasa Melayu. Cerita pertama kali makan ayam goreng. Cerita orang Malaysia panggil saya cantik. Cerita menjadi perhatian di kedai farmasi. Keluarga saya ketawa dan menangis sambil mendengar cerita saya. Ayah saya terus mengangguk. Bagus sangat. Kalau anak perempuan ayah bahagia, ayah benar-benar gembira. Beberapa hari kemudian, saya memutuskan untuk bertemu beberapa rakan sekolah menengah saya. Kami berjanji untuk bertemu di kafe dan saya membawa banyak cenderahati. Kosmetik Malaysia, manisan Malaysia, barangan kecil yang komel. Ia adalah cenderahati yang saya pilih dengan sepenuh hati untuk rakan-rakan saya. Sambil mengeluarkan satu persatu dari beg pakaian, saya berasa teruja. Wajah rakan-rakan saya akan kelihatan bagaimana. Adakah mereka akan gembira? Apabila saya tiba di kafe, rakan-rakan saya sudah tiba. Natasha, Olga, Daria. Rakan-rakan yang rapat dengan saya sejak sekolah menengah. Alina. Rakan-rakan saya tenganga melihat saya. Ini awak ke? Betul ke Alina? Memang jauh berbeza. Tak percaya. Natasha menjerit. Alina, betul ke ini awak? Kenapa awak berubah begitu banyak? Saya tersenyum dan memeluk rakan-rakan saya. Lama tak jumpa, rindu. Natasha melihat saya dari atas ke bawah dan berkata, Alina, awak jadi sangat cantik. Tengoklah kulit awak, macam porselin. Lepas tu, pakaian pun sangat bergaya. Gaya rambut pun lain, solek pun sangat pandai. Awak beli di Malaysia ke? Saya mengangguk. Ya, pakaian Malaysia. Saya pun guna kosmetik Malaysia. Produk Malaysia memang bagus. Olga bertanya, macam mana kehidupan di Malaysia? Tak susah ke? Kami risau sangat. Dengar perkahwinan antara bangsa. Okey ke? Mungkin awak kena teruk ke? Saya tersenyum dan menjawab, tidak susah langsung. Sebaliknya, sangat bagus. Suami saya sangat baik kepada saya. Malaysia pun mudah didiami. Saya benar-benar bahagia. 1000 kali, 10,000 kali, lebih bahagia daripada semasa saya di sini. Daria bertanya dengan mata bulat. Betul ke? Betul ke bahagia? Tengok muka awak dah tahu. Memang lain, dulu selalu murung. Tapi sekarang mata pun dah lain. Ketawa pun semula jadi, cara bercakap pun dah berubah. Macam dah yakin diri. Saya bercerita kepada rakan-rakan saya secara terperinci tentang kehidupan di Malaysia. Betapa bersihnya Malaysia, betapa baiknya orang ramai, betapa lazatnya makanan, betapa bagusnya kosmetik, betapa nyamannya kereta api, betapa lengkapnya hospital, dan betapa Hafiz menghormati dan mencintai saya. Rakan-rakan saya kagum mendengar cerita saya. Wah, Malaysia memang bagus, ya, kami pun nak pergi, cemburu. Alina, awak memang bertuah. Saya memberikan cenderahati yang telah saya sediakan satu persatu. Ini kosmetik terkenal di Malaysia. Cubalah. Sangat bagus. Ini manisan Malaysia. Sangat sedap. Ini runut bunyi drama Malaysia. Dengarlah. Rakan-rakan saya gembira menerima cenderahati. Natasha melihat kosmetik itu dan berkata, ini mesti mahal kan? Alina, terima kasih. Awak sangat prihatin. Awak memang baik hati. Olga bertanya dengan berhati-hati, Alina, boleh tak awak beritahu agensi perkahwinan antara bangsa tu? Saya pun nak cuba cari sekali. Saya nak pergi Malaysia. Saya terkejut.
Betul ke? Awak pun nak pergi Malaysia? Olga mengangguk. Ya, tengok awak, Malaysia memang tempat yang bagus. Kalau ada peluang, saya pun nak cuba pergi. Saya rasa lebih baik daripada di sini. Di sini tak nampak masa depan. Daria juga bersuara. Saya pun berminat. Sejujurnya, di sini tak nampak masa depan, kan? Tak ada wang, tak ada kerja. Kalau pergi Malaysia, saya pun boleh berubah macam awak ke? Boleh bahagia ke? Saya tersenyum dan menjawab, sudah tentu. Malaysia memang negara yang bagus. Kalau ada peluang, pergilah. Hidup awak akan berubah. Macam saya, awak pasti boleh menjalani kehidupan baru. Natasha berkata, saya sebenarnya dah mula belajar bahasa Melayu. Saya belajar di internet, di laman video. Sebab suatu hari nanti, saya nak pergi Malaysia. Saya terkejut. Betul ke? Dah belajar? Hebatnya awak. Natasha tersenyum dan berkata, terima kasih kerana menjadi contoh yang baik. Malaysia memang negara yang bagus. Alina, awak beri saya keberanian. Selepas berpisah dengan rakan-rakan, saya berfikir. Penampilan saya yang bahagia di Malaysia telah menjadi harapan bagi rakan-rakan saya. Pilihan saya tidak salah. Perkahwinan yang saya sangka dijual demi wang itu sebenarnya telah menyelamatkan hidup saya. Ia adalah hadiah yang diberikan oleh Malaysia dan Hafiz kepada saya. Saya kini telah menjadi simbol harapan bagi rakan-rakan saya. Di dalam kapal terbang dalam perjalanan pulang ke Malaysia, Hafiz bertanya, bagaimana perjalanan ke Kazakhstan? Dah jumpa ibu bapa dan rakan-rakan? Saya tersenyum dan menjawab, sangat bagus. Ibu bapa pun dah sihat dan saya dapat bertemu rakan-rakan. Dan saya sedar, betapa bahagianya saya, betapa bertuahnya saya. Dapat bertemu awak adalah nasib baik terbaik dalam hidup saya. Hafiz menggenggam tangan saya. Saya juga bahagia dapat bertemu Alina. Mari kita hidup bahagia bersama selamanya. Saya mengangguk. Ya, awak. Mari kita hidup bahagia. Dan suatu hari nanti, saya juga ingin mencuba impian saya untuk menjadi pembuat roti lagi. Saya rasa saya boleh melakukannya di Malaysia. Kerana Malaysia adalah negara peluang. Hafiz tersenyum ceria. Sudah tentu, tidak ada masalah. Alina boleh lakukan apa sahaja yang dia mahu. Saya akan bantu. Yuran sekolah roti pun saya akan bayar. Saya mendengar kata-kata itu dan yakin. Saya tidak dijual demi wang. Cinta dari Malaysia dan Hafiz telah menyelamatkan saya dan keluarga saya. Ini adalah satu keajaiban. Saya kini dapat menjalani kehidupan baru. Dalam perjalanan pulang dari Kelia ke rumah, pemandangan Malaysia yang kelihatan dari tingkap bukan lagi sesuatu yang asing. Kerana ini adalah rumah saya, tempat saya tinggal bersama orang yang saya cintai. Apabila saya tiba di hadapan rumah kami di Kuala Lumpur, saya sedar, di sinilah tempat saya sepatutnya berada. Inilah rumah saya. Kazakhstan adalah tanah air, tetapi Malaysia adalah rumah saya. Beberapa hari kemudian, saya mula mencari maklumat tentang pembuatan roti di internet di Malaysia. Terdapat banyak sekolah roti dan sistem kelayakannya juga teratur. Dinyatakan juga bahawa ia memberi kelebihan dalam mendapatkan pekerjaan. Hafiz aktif menyokong saya untuk belajar. Jangan risau tentang yuran pengajian, lakukan apa sahaja yang awak mahu. Saya akan sokong semuanya. Jika Alina bahagia, saya juga bahagia. Saya bersyukur. Saya benar-benar bertuah kerana mempunyai suami seperti ini. Dapat memulakan semula impian di Kazakhstan di Malaysia. Dan itu dengan suami yang mencintai dan menyokong saya bahagia. Semua ini terasa seperti keajaiban. Dari ambang keputusasaan setahun yang lalu, saya kini bermimpi tentang harapan. Saya dapat bermimpi untuk menjadi pembuat roti lagi. Saya dapat mengembalikan impian yang telah saya lepaskan. Rakan-rakan dari Almaty menghubungi saya. Olga berkata beliau telah menghubungi agensi perkahwinan antarabangsa. Natasha berkata beliau rajin belajar bahasa Melayu dan kini sudah boleh membaca dan menulis. Daria juga berkata beliau semakin berminat dengan Malaysia. Cerita saya telah memberi impak kepada rakan-rakan saya. Persepsi positif terhadap Malaysia semakin tersebar. Persepsi bahawa Malaysia adalah negara di mana impian dapat direalisasikan. Saya menghantar mesej sokongan kepada rakan-rakan saya. Saya harap kamu semua juga akan bahagia. Malaysia memang negara yang bagus. Kalau ada peluang, pergilah. Hidup awak akan berubah.
Macam saya, awak pasti boleh mencapai impian awak. Rakan-rakan saya membalas dengan ucapan terima kasih. Alina, awak adalah harapan kami. Awak beri kami keberanian. Saya kini hidup bahagia di Malaysia. Duduk di sofa bersama Hafiz sambil makan ayam goreng dan menonton drama. Saya sangat suka kehidupan seharian yang biasa itu. Pada hujung minggu, kami pergi membeli belah di pasar raya dan berjalan-jalan di taman. Kami juga kadang-kadang makan mie segera di taman. Kehidupan seharian yang biasa ini terasa seperti keajaiban bagi saya. Ini adalah kebahagiaan. Hidup seperti ini adalah kehidupan yang bermaruah sebagai seorang manusia. Dan saya akan mendaftar di sekolah roti tidak lama lagi. Saya akan memulakan semula impian saya untuk menjadi pembuat roti yang telah lama saya impikan. Saya tidak dapat percaya bahawa impian yang saya lepaskan di Kazakhstan dapat direalisasikan di Malaysia. Hafiz berkata, beliau akan membantu saya dengan kerja rumah semasa saya bersekolah. Mari kita berusaha bersama. Impian Alina juga impian saya. Beliau benar-benar seorang yang bersyukur. Ada juga lelaki seperti ini di dunia. Saya tidak lagi murung, emosi saya tidak lagi pudar. Saya gembira apabila bangun pagi dan saya bahagia apabila tidur malam. Saya teruja dengan masa depan dan saya tidak sabar untuk hari esok. Setiap hari terasa seperti hadiah. Semua ini adalah kerana Malaysia dan Hafiz. Kerana negara ini dan orang ini yang menghormati dan mencintai saya. Malaysia telah menghadiahkan saya kehidupan baru. Saya sentiasa menghubungi ibu bapa saya. Apabila kami membuat panggilan video, ibu saya sentiasa menangis, tetapi juga tersenyum. Anak perempuan saya memang nampak bahagia. Baguslah. Ayah saya juga sudah sihat dan dikatakan kini berjalan-jalan. Pakcik saya sentiasa mengucapkan terima kasih kepada Hafiz setiap kali. Terima kasih kerana menyelamatkan anak saudara kami. Anda benar-benar bertemu orang yang baik. Keluarga kami diselamatkan kerana menantu dari Malaysia. Saya sedar bahawa saya tidak dijual demi wang. Bahawa negara Malaysia telah memberikan saya dan keluarga saya peluang baru. Bahawa orang bernama Hafiz telah mengajar saya apa itu cinta sejati. Saya kini bukan lagi orang Malaysia atau orang Kazakhstan, tetapi seorang yang mencintai kedua-dua negara. Saya ingin menjadi jambatan yang menghubungkan kedua-dua negara. Rakan-rakan saya di Almaty kini mengagumi Malaysia. Mereka berkata mereka ingin berkahwin dengan lelaki Malaysia. Mereka berkata mereka ingin pergi dan tinggal di Malaysia. Kerana saya adalah bukti hidup. Bukti bahawa jika mereka pergi ke Malaysia, mereka boleh bahagia. Saya telah menjadi harapan dan contoh teladan bagi mereka. Saya telah menjadi penyebar imej baik Malaysia, bahawa Malaysia adalah negara peluang, negara di mana impian dapat direalisasikan. Inilah kisah saya. Sebuah kisah yang bermula dengan keputusasaan tetapi berakhir dengan harapan. Sebuah kisah di mana saya fikir saya dijual demi wang tetapi sebenarnya menemui cinta. Sebuah kisah keajaiban, yaitu kehidupan baru yang dihadiahkan oleh negara Malaysia dan orang bernama Hafiz kepada saya. Saya kini sangat bahagia, dan saya berharap kebahagiaan ini akan kekal selamanya. Bersama Malaysia dan suami tercinta saya, dan suatu hari nanti, saya ingin menjadi pembuat roti dan berkongsi kebahagiaan dengan ramai orang. Itu adalah impian baru saya. Bagaimana cerita hari ini? Jika Anda suka cerita ini, sila langgan saluran, like, dan tetapkan notifikasi untuk cerita-cerita akan datang. Keahlian Anda adalah sokongan besar untuk saya menyampaikan cerita-cerita yang menginspirasi kepada lebih ramai orang. Terima kasih kerana menonton.